Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi pada hari ini. Pastinya pertemuan dalam My Quran Time, dan hari ini kita berada di halaman yang ke-426. Masya Allah, sudah jauh kita menelusuri ayat demi ayat, halaman demi halaman, juzuk demi juzuk. Hari ini kita berada di juzuk yang ke-22 dan kita berada dalam surah Al-Ahzab. Jadi apa khabar semuanya, ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan? Mudah-mudahan sihat walafiat, bahagia ceria bersama dengan Al-Quranul Karim. Dan hari ini istimewa kita bersama dengan guru kita yang akan berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini, tak lain dan tak bukan Al-Fadil Al-Ustaz yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi, Timbalandakan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, dan juga merupakan guru saya dulu masa saya belajar dulu. Allahu Akbar. Apa khabar bagi Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria hari ni ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi hari ini Prof, kita masuk ke halaman 426. Betul. Dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, betul. Masya-Allah. Mudah-mudahan terus dapat kita belajarlah. Betul. Dan terima kasihlah Prof, kongsi ilmu dengan kami. Baik. Terima kasih Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. InsyaAllah hari ini tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan meneruskan lagi perbincangan kita mengenai tentang suratul Ahzab. Kita dah hampir sampai ke penghujung suratul Ahzab. Betul Ustaz? Dah nak habis dah. Lepas ni kita akan masuk surah lain insya-Allah. Dan sebelum perbincangan kita mengenai halaman 426 ini, mari sama-sama kita bacakan dahulu sinopsis secara umumnya apakah perbincangan yang akan kita lalui dalam halaman yang ini. Baik, hari ini Suratul Ahzab akan membincangkan pada ayat yang ke-55 mengenai tentang peraturan bagi isteri Nabi SAW, manakala ayat yang ke-56 hingga ke-58 mengagungkan Nabi SAW serta balasan atas perbuatan menyakiti baginda dan kaum mukminin. Manakala ayat yang ke-59 nanti perbincangannya adalah mengenai tentang pensyariatan, iaitu ayat tentang tudung wanita untuk menutup aurat. Dan ayat yang ke-60 hingga ke-62 balasan bagi orang munafik serta balasan untuk mereka. Yang ini adalah perbincangan umum yang akan kita lalui dalam perbahasan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita meneliti mengenai tentang ayat-ayat yang dibicarakan ataupun yang diwahyukan kepada Rasulullah ini, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat-ayat tersebut dengan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Prof Madya.
Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak mula bacaan kita dari ayat yang ke-55 sehingga ayat yang ke-58, Prof. Betul. Baik, 55 sehingga 58. Dan menariknya ayat yang ke-56, satu ayat kalau bagi kaum ayah, kaum bapa, kaum muslimin selalu dengar ayat ini ketika hadir solat fardu Jumaat, biasanya dibacakan oleh Bilal ataupun pasti akan dibaca oleh para imam ketika berkhutbah, ayat yang ke-56. Jadi mari kita mulakan bacaan kita ayat 55 sehingga ayat yang ke-58 dengan bacaan murattal sikah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن لا جناح عليهن في ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikianlah tadi bacaan daripada Ustaz Tarmizi yang mungkin mudah-mudahan ibu ayah turut sama bacakan di rumah, bermula daripada ayat yang ke-55 sehingga ayat yang ke-58. Dan kalau kita perhatikan, baik kalau kita tengok ayat yang ke-55 ini, Allah Ta'ala memberikan kelonggaran. Apa maksud memberikan kelonggaran ini? Yang ni kita tak boleh faham ayat ni secara bersendirian. Kita kena tengok ayat sebelum ini dalam perbincangan kita pada halaman 425, yang mana Allah Ta'ala mendidik para sahabat. Allah Ta'ala mendidik orang beriman kalau nak masuk rumah Rasulullah, yang pertama kena minta izin, yang kedua kena diberikan izin dahulu. La tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum. Sehinggalah diberikan keizinan, dan jangan ghayra nazirin, jangan menunggu-nunggu makan ataupun melihat-lihat rumah orang. Macam kita sebutkan sebelum ni, duk masuk rumah orang, tengok-tengok orang dan sebagainya. Dan salah satu perintah juga yang diajarkan adalah jangan meminta sesuatu daripada isteri Nabi melainkan di belakang tabir ataupun di belakang hijab. Lalu dalam ayat yang ke-55, Allah Ta'ala memberikan kelonggaran. Allah Ta'ala kata, kalau orang lain, orang luar, orang yang bukan ajnabi nak minta izin kepada isteri Nabi ataupun isteri kita, sebaiknya di belakang tabir, di belakang hijab, kecuali dalam ayat yang ke-55 ini diberikan kelonggaran. Tidak ada dosa ke atas isteri-isteri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapa-bapa mereka. Takkanlah kalau ayah sendiri datang nak kena letak tabir dan sebagainya. Betul. Yang ini adalah satu perkara yang tidak kena, yang Allah Ta'ala berikan kelonggaran. Sebab itulah juga Al-Imam Qurtubi sebenarnya ada merekodkan, ada meriwayatkan ketika mana turunnya ayat tabir hijab tu tadi, mengenai tentang kalau nak minta barang-barang, nak minta keperluan daripada isteri Nabi kena melalui tabir. Lalu ada di antara saudara Nabi yang bertanya, takkanlah kami ini saudara Nabi sendiri nak kena buat belakang tabir juga? Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, kata Al-Imam Qurtubi, la junaha alaihinna fi abaihinna. Tidak ada dosa ke atas isteri-isteri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapa-bapa mereka, anak lelaki mereka, saudara lelaki mereka, anak lelaki daripada saudara lelaki mereka, anak lelaki daripada saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki. Jadi dekat sini adalah kesinambungan terhadap panduan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para isteri Nabi kerana ingin menjaga kedudukan Nabi itu sendiri. Tidak boleh bagi orang lain sesuka hati berjumpa dengan isteri Nabi. Kita pun Ustaz Tarmizi, kalau kita tidak ada di rumah, orang datang berjumpa dengan isteri kita, kita pun tak selesa. Betul. Takkan kita nak bagi isteri kita masuk ataupun orang lain masuk dalam rumah tanpa, maknanya kalau boleh biarlah bertabir ataupun di luar pagar jelah, di luar pagar, bagi mengelakkan fitnah tersebut. Yang itu adalah maksud daripada ayat yang ke-55. Manakala ayat yang ke-56 Ustaz Tarmizi, yang macam ni yang Ustaz Tarmizi sebutkan tadi, bahawa ayat ni ibu ayah kaum lelaki biasa dengar. Ada juga kaum lelaki yang tak biasa dengar sebenarnya Ustaz Tarmizi. Betul. Siapa kaum lelaki yang tak biasa dengar? Itulah banyak tu. Orang yang tidurlah. Ketika waktu solat Jumaat, imam ataupun khatib ataupun Bilal baca, dia dah melalui alam yang lain. Alam yang lain ni dia sampai saya tak tahu, dia kadang-kadang jadi satu, tak nak kata penyakit ke tak tahu, sampai di masjid solat Jumaat elok duduk je telap terus. Start enjin tu. Start enjin terus. Start enjin terus sampai orang yang tegur tepuk dia, solat terus. Maknanya yang ni kalau boleh janganlah berlaku sedemikian. Allah Taala mengingatkan. Baik, yang ni sebenarnya cantik. Bila Allah Ta'ala dah didik Rasulullah, dah didik para isteri Rasulullah, jangan buat sedemikian, jangan minta yang lebih, jangan kaum muslimin pula beradab dengan Rasulullah dan sebagainya. Penghujungnya Allah Ta'ala tutup dengan Allah Ta'ala kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Betapa Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah ni, para malaikat memuliakan Rasulullah, takkan orang beriman nak menyakiti Rasulullah? Allahu Akbar. Ini cantiknya ayat yang ke-56 ini. Yang ni kita walaupun tiap-tiap minggu dengar ada ayat ni, mudah-mudahan hari ni kita dapat pendidikan ataupun pengajaran daripada ayat ini, bahawa sebenarnya ayat ini mengangkat kedudukan Rasulullah. Allah Ta'ala mendidik Rasulullah. Allah Ta'ala mendidik para isteri Rasulullah. Allah Ta'ala mendidik orang beriman agar beradab dengan Rasulullah. Akhirnya Allah Ta'ala kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala sendiri dan para malaikatnya berselawat, iaitu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, iaitu muliakanlah Rasulullah, jangan sakiti Rasulullah, wa sallimu alaihi taslima. Baik, mengenai tentang selawat, bila mana Allah Ta'ala perintahkan selawat di dalam ayat ini, jadi apakah yang dimaksudkan dengan selawat? Nanti orang tanya, macam mana pula Allah Ta'ala selawat? Nanti ada persoalan tentang bagaimana Allah Ta'ala selawat. Perkara ini disebutkan oleh beberapa imam, sebagai contoh Al-Imam Ibn Ashur, Al-Syekh Tantawi ataupun Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan di dalam tafsir mereka. Sebagai contoh, Al-Imam Bukhari menyatakan bahawa Allah berselawat ini adalah Allah memuji Rasulullah di hadapan para malaikat. Bayangkan kita ni, bayangkan kalau saya ni ataupun Ustaz Tirmizi kena panggil dengan agung. Allahu Akbar. Yang di Pertuan Agong panggil Ustaz Tirmizi nak bagi datuk ni. Allahu Akbar. Kemudian puji di hadapan khalayak ramai. Maknanya mengangkat kedudukan Ustaz Tirmizi, Datuk Tirmizi dah lepas ni. Allahu Akbar. Jadi macam tu juga Rasulullah, Allah Ta'ala puji Rasulullah di hadapan para malaikat. Maknanya mengangkat kedudukan Rasulullah. Macam tu, itu pada pandangan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Bukhari. Manakala Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan maksud selawat Allah Ta'ala ni adalah Allah Ta'ala memberkati kehidupan Rasulullah. Memberkati Rasulullah ni sehinggalah kepada hari kiamat nanti. Manakala Al-Imam Tirmizi di dalam kitabnya menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan Allah berselawat ke atas Nabi ini adalah Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Kathir ada diceritakan tentang kelebihan selawat. Saya kira sebenarnya ibu ayah, tuan-puan, haji hajar, bahawa selawat ni kalau boleh jangan tinggalkan. Sebahagian ulama ada yang menyatakan bahawa sebenarnya kadang-kadang selawat ini kedudukannya lebih tinggi daripada zikir. Kerana dalam selawat tu ada mengandungi elemen zikir. Zikir adalah zikir, maknanya ada elemen zikir itu tadi, tetapi selawat itu kedudukannya agak tinggi lagi, lebih besar lagi. Dan di sini saya simpulkan ada beberapa kelebihan mengenai selawat apabila Allah Ta'ala perintahkan agar kita berselawat. Yang pertama, kelebihan selawat ni Allah Ta'ala cukupkan keperluan kita dan ampunkan dosa kita. Yang ini yang saya ambil daripada hadis Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab satu hari tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaika fakam aj'aluka min salati. Ubay tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak jadikan selawat ke atas engkau ni dalam doa aku, jadi berapa banyak aku nak baca, berapa banyak selawat aku nak baca. Lalu Rasulullah kata, terpulang kepada engkau. Sehinggalah Ubay tanya lagi dan Ubay kata, aku akan menjadikan seluruh doa aku ini adalah berselawat ke atas engkau. Lalu Rasulullah kata, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambaka, iaitu Rasulullah kata, jika demikian maka Allah Ta'ala akan menyempurnakan kehendak engkau dan mengampunkan dosa engkau. Ini kelebihan selawat yang pertama, yang jangan kita tinggalkan selawat setiap hari kepada Rasulullah. Manakala yang keduanya, Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukan orang yang berselawat. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Siapa yang berselawat mendoakan Rasulullah, Allah Ta'ala akan mendoakan 10 kali ganda kepada dia. Wa hutat asyru khati'at, Allah Ta'ala ampunkan 10 kesalahan dia. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan diangkat dia ke 10 kedudukan. Ini kelebihan orang yang berselawat. Manakala yang ketiga, orang yang berselawat ini doa dia lebih mudah dimakbulkan. Sabda Rasulullah, kullu du'ain mahjub hatta yusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semua doa akan terhijab seketika sehinggalah mereka berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, orang yang dekat dengan Rasulullah ni nanti Ustaz Tirmizi lah orang yang paling banyak selawat. Allahu Akbar. Sebab itulah Rasulullah kata, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti
adalah orang yang banyak menunaikan ataupun membacakan selawat ke atas Rasulullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun bila Allah Taala perintahkan tentang orang Islam kena banyak berselawat, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada sahabat yang tanya, macam mana nak selawat pula? Sebab sahabat kata, kami tahu macam mana nak bagi taslim iaitu salam, tapi bagaimana nak beri selawat, baca selawat. Jadi kaedah yang mudahnya macam yang tuan-puan, ibu ayah biasa dah baca dalam solat. Selawat yang paling mudah sebenarnya adalah selawat Ibrahimiyah. Subhanallah. Iaitu selawat yang kita baca dalam solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seterusnya sehingga habis. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang ke-57 ke-58 bila Allah Taala dah angkat Rasulullah, Allah Taala dah puji Rasulullah, Allah Taala beri ancaman, jangan pula kamu sakiti Rasulullah, Allah dan Rasul. Kerana Allah Taala mengangkat kedudukan Rasulullah, kenapa pula kamu nak menyakiti Rasulullah, melakukan perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, menarik perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada bahagian yang kedua, bawah tu nanti ayat 59 ada perbincangan yang kedua pula. Mari sama-sama kita bacakan ataupun hayati perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan pilihan kita adhiya. Yu'zun Nabi, kan kita kata adhiya ini maksudnya mengganggu ataupun menyakiti, yang mana perkataan tersebut diulang sebanyak 24 kali di dalam Al-Quran. Kalau di dalam ayat ini sebenarnya kalau kita tengok ayat yang ke-58 ada, ayat yang ke-57 pun ada, menerangkan mengenai tentang orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul ini. Allah Ta'ala melaknat mereka. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala melaknat mereka. Apa maksud laknat? Para ulama menyatakan maksud laknat ni Allah Ta'ala tarik keberkatan ataupun tarik rahmat daripada kehidupan kita. Macam mana kehidupan kita ni, ibu ayah, tuan puan, sekiranya tidak disertai dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Kalau boleh, perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah. Jangan melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah kerana ia menyakiti Rasulullah dan melakukan perkara-perkara kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan merahmati kita semua dan tidak melaknat kita. Kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Kita berehat dahulu seketika insya-Allah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
tanyalah dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam diri kita, siapakah di antara kita yang tidak rindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pasti kita semua merindui baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan saban hari kita berusaha bersama dengan Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyegarkan ingatan kita senantiasa dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ringan lidah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insya-Allah taala, amin. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian, Prof ya, kita nak singgah jap ke ruangan tajwid kita. Betul. Kita ulang kaji sekejap apakah perkongsian yang kita nak kongsi dengan para penonton pada hari ini. Pastinya tentang huruf-huruf yang kita nak jaga dalam bacaan kita, yang kita nak lihat, iaitulah antaranya contoh dalam surah Al-Ahzab halaman 426 kita baca pada hari ini. Kita nak menjelaskan sebutan kita pada kalimah-kalimah yang mengandungi huruf-huruf yang bersifat lemah. Antaranya yang kita nak fokuskan iaitulah huruf ha dan juga huruf ha. Dalam ayat yang ke-58, auzubillahi minasyaitonirrajim. فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Baik, fokus kita iaitulah pada kalimah ihtamalu dengan buhtanan. Yang pertama ihtamalu huruf ha, ha pedas, ha spicy ya, ha pedas. Dekat mana kita kenal pasti dekat mana tempat keluar dia? Tempat keluar dia dekat tengah halkum kita kan. Kat tengah rongga halkum kita ni. Tengah ha. Faqadih, jelaskan. Faqadih. Saya sakit tekak sikit Ustaz Prof. Jadi tak boleh nak tekan sangat. Tapi harap-harap ibu-ibu ayah boleh cuba kat rumah. Faqadih. Jelaskan. Ha tengah halkum, dan satu lagi pada kalimah buhtanan huruf ha di pangkal halkum. Pangkal halkum. Jelaskan. Faqadih tamalu buhtanan. Okey, jadi itu dua kalimah yang perlu kita beri perhatian. Kita nak jelaskan huruf-huruf yang bersifat lemah, iaitu huruf ha dan juga huruf ha. Mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan dapat cuba dan dapat semak bacaan dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Wallahu alam. Selamat mencuba. Masya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi. Saya kira sebenarnya itu adalah satu kesilapan ataupun kesalahan yang biasa berlaku. Betul Ustaz. Antara ha dengan ha ni kadang-kadang semua dia orang tertukar dan sekali agung semua sama. Sebenarnya dia boleh menyebabkan makna ayat itu boleh lari kadang-kadang. Ini yang agak kita kena jaga betul-betul sifat huruf tersebut. Dan kalau kita boleh tengok kembali pada ayat yang ke 58, 59 hinggalah ke ayat yang ke-62. Kalau tadi kita dah cerita bagaimana Allah Ta'ala mengangkat kedudukan Rasulullah, Allah Ta'ala melarang kita daripada menyakiti Rasulullah. Ayat yang ke-58 sebenarnya Allah Ta'ala melarang kita menyakiti orang-orang yang beriman. Kalau menyakiti Rasulullah tu kita melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Macam mana menyakiti orang yang beriman? Menyakiti orang yang beriman ini ada disebutkan di dalam hadis yang mana Rasulullah kata inna arbar riba. Riba yang lebih dahsyat lagi daripada riba yang biasa adalah dia kata istihlal irdun imri'in muslim, iaitu kita menghalalkan menjatuhkan kehormatan orang lain. Allahu Akbar. Sebenarnya itu menyakiti orang beriman. Betul. Hari ini kalau dalam Facebook, dalam Twitter kita letak gambar orang lain macam memalukan dia, sebenarnya tak kena. Yang ini juga antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-58. Jangan kita sakiti orang beriman. Jangan kita upload gambar dia sehingga menyebabkan dia rasa malu, memalukan orang lain, perkara yang dilarang dalam agama. Ini antara pengajaran yang kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita setelah kita belajar ayat yang ke-58 ini. Sebelum kita masuk ke ayat yang ke-59 sampai ke ayat yang ke-62, kita baca dahulu ayat ini bersama dengan Ustaz Tarmizi kita insya-Allah. Terima kasih kepada Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menyambung bacaan kita ayat yang ke-59 sehingga ayat yang ke-62. Tadi kita baca ayat yang ke-55 mencabar, bagi saya mencabarlah Prof, sebab dia ada mat banyak sangat tu.
dia ada mad jaiz, mad wajib. Kalau kita perhatikan. Jadi dalam halaman ini antara ayat yang paling mencabar ayat 55 lah. Tapi kita dah baca tadi. Sekarang kita nak lihat ayat 59 hingga ayat 62. Kita cuba baca dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, kita perhatikan seterusnya pada ayat yang ke-59. Terus boleh Ustaz Tarmizi ya. Terus sahaja ke ayat yang ke-59, bagaimana Allah Taala meneruskan didikannya kepada para isteri Nabi dan juga para wanita orang-orang yang beriman, yang mana Allah Taala menyatakan kepada Nabi, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah yang dimaksudkan dengan jilbab? Jilbab adalah sejenis baju ataupun kain yang lapang yang menutup kepala, wajah, dada dan seluruh anggota. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Al-Imam Tantawi ataupun Syekh Tantawi menyebutkan yudnina membawa maksud menutup. Jadi maknanya ayat ini seakan-akan memberikan arahan kepada anak-anak ataupun anak-anak perempuan Rasulullah diajarkan agar dibacakan ayat ini atau diperintahkan kepada para isteri Nabi dan juga wanita-wanita yang beriman supaya mereka melabuhkan ataupun menutup pakaian mereka
menutup tubuh mereka, yudnina ataupun yudnina di sini maksudnya adalah menutup kalau kita tengok di sini, dan juga perkataan yang lain yang digunakan adalah jalabibihinna, iaitu saubun yasturu jami'ul badan, baju yang digunakan untuk menutup keseluruhan badan. Jadi dekat sini kita faham bahawa ayat mengenai tentang menutup aurat ini dijelaskan juga dalam ayat yang ke-59, yang mana saya bimbang kerana dalam zaman lewat hari ini Ustaz Tarmizi ada yang menyatakan, dia kata sebenarnya tidak ada satu arahan pun daripada Allah Taala menyuruh kita pakai tudung. Kalau kita tengok tak ada pun ayat tentang pakai tudung. Dia kata macam tu. Jadi kat sini sebenarnya Allah Taala menceritakan perkataan jilbab itu adalah melitupi ataupun merangkumi semua yang menutup tubuh badan wanita yang beriman tersebut. Jadi dekat sini antara pengajaran yang penting adalah kita perhatikan bagaimana bila mana Allah Taala perintahkan kepada orang beriman, wanita-wanita yang beriman agar mereka menutup aurat mereka, maka mereka segera melakukannya. Perkara ini sebenarnya diceritakan sendiri oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, dia kata lamma nuzilat hadhil ayah, apabila turun sahaja ayat ini, kharaja nisaul ansar, keluarlah wanita-wanita Ansar dengan jalabibihinna, dengan penutup ataupun dengan kain yang menutup pakaian mereka dengan warna kain yang berwarna hitam sehingga digambarkan seperti hitamnya burung gagak. Ini minta maaf istilahnya seakan-akan begitulah yang disebutkan di dalam riwayat, yang menggambarkan mereka segera melakukan apa yang diperintahkan ke atas Rasulullah. Jadi di sini sebenarnya pensyariatan menutup aurat bagi wanita ada dalam Quran. Jangan pula nanti datang satu pemikiran yang moden, yang lebih liberal, dia kata ini telah merendahkan kedudukan wanita. Kenapa wanita nak ditutupkan perhiasan mereka? Kan mereka dah diberikan kecantikan. Kan dah diberikan kecantikan. Kenapa kecantikan tu nak kena ditudung sajikan? Di istilah yang kadang-kadang memeli kita pula macam pakai tudung saji dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah arahan Allah Taala. Apa tujuannya diceritakan dalam ayat yang tersebut. Zalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Mudah-mudahan perkara ini akan memberikan ataupun supaya mereka dikenali ini adalah orang-orang yang beriman, wanita-wanita beriman, dan dia tidak diganggu. Maknanya selain daripada kelebihan orang yang menutup aurat ini dikenali sebagai orang wanita yang beriman, dia tidak akan diganggu. Maknanya orang tidak ganggu. Jarang juga sebenarnya kita tengok kalau yang berpakaian sempurna ini orang nak kacau-kacau. Barangkali ini pandangan saya, jarang sangat kalau kita tengok orang nak kacau-kacau. Mungkin orang akan kacau kalau yang mungkin tidak berpakaian sempurna sebegini. Secara umumnya daripada ayat yang ke-59 kita ambil pengajaran bagaimana Allah Taala perintahkan agar Rasulullah menjaga anak-anak dan isteri mereka. Macam tu juga kita sebagai ketua keluarga bagi orang lelaki kena jaga. Kat sini perintahnya walaupun kepada Rasulullah, tetapi dari aspek aplikasinya buat diri kita sebagai ketua keluarga, kita hendaklah menjaga anak isteri kita dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ini menariknya, Allah Taala perintahkan sedemikian. Kemudian ayat yang ke-60 Allah Taala cerita pula tentang sikap orang munafik. Sebenarnya kenapa? Kerana orang munafik ni dia suka kacau Rasulullah. Dia suka kacau Rasulullah. Kalau kita masih lagi ingat, orang munafik inilah yang menimbulkan fitnah kepada Rasulullah. Kan dia kata Aisyah sedemikian, dia kata isteri Nabi sedemikian. Sebenarnya dia berkaitan juga. Maknanya seakan-akan Allah Taala nak mengangkat kedudukan para isteri Nabi itu tadi, lalu diperintahkan agar mereka ini menjaga penampilan mereka, aurat mereka sehingga tidak diganggu oleh orang munafik. Kerana Allah Taala menyebutkan, Allah Taala sebutkan dalam ayat yang ke-60, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Nampak? Barangkali ada kaitannya dengan apa yang diperintahkan sebelum itu, bagaimana penjagaan wanita di Madinah itu kalau tidak dijaga, dia akan diganggu oleh golongan munafik ini sendiri. Dan di sini saya suka untuk sebutkan apa yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi tadi, sangat menarik. Mal'unin, orang ini akan dilaknat, akan dijauhkan rahmat daripada Allah Taala. Yang ni yang kadang-kadang kita bergurau gunakan perkataan ni, tapi sebenarnya tak apa sesuai perkataan ni. Kita pun kata malaun, dia ni malaun ni sebenarnya maksudnya dia dilaknat. Dia jangan main-main. Masya-Allah.
Perkataan ini disebutkan dalam Al-Quran, mal'unin, orang itu dilaknat, dijauhkan daripada rahmat Allah Taala. Kadang-kadang kita pun nak melaknat kawan kita ni, jangan sampai begitu tuan-puan. Kita kata malaun, betul dia ni sebenarnya adalah perkataannya maksudnya dilaknat. Tak berapa sesuai untuk kita gunakan. Kalau boleh jauhkan guna daripada perkataan tersebut, yang mana ini dikenakan kepada golongan munafik yang menyakiti Rasulullah. Bagaimana golongan munafik ni menyakiti Rasulullah? Kat sini saya simpulkan 3 perkara bagaimana golongan munafik menyakiti Rasulullah. Yang pertama, mereka menimbulkan keraguan terhadap Islam. Kalau kita tengok bila mana orang Islam nak keluar pergi berperang, apa kata orang munafik? Orang munafik kata wa idh yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kalau engkau orang keluar pergi perang, ini adalah satu janji yang sia-sia sahaja. Ini adalah tipu daya Muhammad sahaja. Dia menimbulkan keraguan terhadap Islam. Hari ini kita bimbang kalau ada orang Islam sendiri yang menimbulkan keraguan terhadap Islam. Yang ni kita tak nak, walaupun sebenarnya perkara ini dahulu dilakukan oleh golongan munafik, tapi hari ini kita tak nak ada dalam kalangan kita yang menjadi seperti ejen orang munafik menimbulkan keraguan terhadap Islam. Islam tak macam ni lah. Islam tak kolot lah, takkan nak kena pakai tutup-tutup macam ni, ataupun Islam tak terlalu rigid lah, dia kata macam tu. Jadi saya kira benda ni kita kena nilai semula. Tengok semula bagaimana ada dalam kalangan Muslim, kalau boleh jangan menimbulkan keraguan terhadap Islam, jangan menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran. Ada sebenarnya Ustaz, sebenarnya ada yang di kalangan mereka yang katakan Quran ni dah tak relevan dah. Quran ni turun zaman Nabi dulu. Nabi naik unta, dia kata. Allahu Akbar, dikaitkan pula dengan Nabi naik unta sebagainya. Dikatakan Quran tidak relevan dah. Ini sebenarnya sikap orang munafik terdahulu. Jangan kita jadi seperti orang munafik. Manakala yang keduanya juga, bukan sahaja golongan munafik ini menimbulkan keraguan terhadap Islam, mereka juga memburuk-burukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kita juga tidak mahu. Macam mana yang kita pernah bincangkan ataupun dibincangkan sebelum ini mengenai tentang kisah hadithul ifk, iaitu fitnah yang dikenakan terhadap Sayyidatina Aisyah. Perkara ini sepatutnya tidak berlaku. Ini tugas orang munafik. Mereka memburuk-burukkan Islam dan mereka memburuk-burukkan Rasulullah. Dan yang ketiganya, mereka menyebabkan perselisihan, bergaduhnya sesama orang Islam. Perkara ini pernah berlaku ketika mana dalam peperangan Bani Mustalik. Dalam perang Bani Mustalik, ketika mana orang Islam nak ambil air di telaga, lalu datang Jahjah. Jahjah ni daripada golongan Muhajirin. Saya suka nama ni, Jahjah, nama dia Jahjah bin Mas'ud, daripada golongan Muhajirin, nak ambil air daripada telaga, bertembung dengan Sinan bin Wabar daripada golongan Ansar. Lalu berlakulah perselisihan sehingga ada dalam kalangan golongan munafik ni yang menimbulkan api kemarahan, nak menyebabkan Muhajirin dan Ansar bergaduh. Lalu Abdullah bin Ubay mengutuk-ngutuk orang Islam nak bagi bergaduh lagi. Rasulullah marah sebegini. Rasulullah kata, abida'wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Apakah kamu menyeru ke arah kejahiliahan? Maknanya saling, yang ni nak kelompok Muhajirin, yang ni nak kelompok Ansar, macam ada Asabiah dekat situ. Lalu Rasulullah kata ini tidak sepatutnya berlaku. Tetapi sebenarnya punca pertembungan ini adalah disebabkan kerana perselisihan ataupun batu api yang ditimbulkan oleh golongan munafik itu sendiri. Dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan ancaman dalam ayat yang ke-61, mal'unin. Orang-orang ini akan dalam keadaan yang terlaknat, di mana sahaja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan boleh dibunuh tanpa keampunan sekiranya atas kerosakan yang mereka lakukanlah. Yang ni adalah apa yang kerosakan-kerosakan yang telah sabit, sekiranya telah sabit dilakukan oleh golongan munafik. Dan banyak sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil mengenai tentang bagaimana ayat-ayat berkaitan dengan golongan munafik. Baik, kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan Ustaz Tirmizi. Rasa macam kejap pula perbincangan ni. Tak puas tak puas lagi. Jadi mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi apa yang boleh kita praktikkan daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, sentiasalah kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang paling asas kita bincangkan dalam ayat yang ke-56 tadi. Yang kedua, jangan kita menyakiti Allah dan Rasul dengan mempersendakan segala arahannya, yang kita petik daripada ayat 57. Dan yang ketiganya,
elakkan menyakiti mukmin yang tidak buat silap kerana ia mengakibatkan kebohongan dan dosa yang nyata. Macam disebutkan tadi, jangan kita menyakiti sesama muslim, jangan menjatuhkan maruah mereka dan sebagainya. Jadi sebelum kita mengakhiri pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Mudah-mudahan pengajian kita ini diberkati oleh Allah Taala, insya-Allah. Terima kasih Fadil Prof. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن ويا رحيم ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jauhkan daripada kami sifat-sifat munafik ya Allah. Jadikan ya Allah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Dekatkan kami ya Allah dengan Al-Quran kalam-Mu ya Allah. Menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mendalaminya, membacanya, memahami dan mengamalkannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Sadaqallahul azim. Dan mudah-mudahan Ustaz Prof Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita, dan kita nak mengajak para penonton semua untuk terus bersama dalam tabung wakaf dan infak, gerakan tabung gerakan Al-Quran, infak dan wakaf untuk ummah, untuk terus melahirkan generasi Al-Quran, menyebarkan Al-Quran dan juga penyampaian ilmu-ilmu yang lain insya-Allah taala. Dan jangan lupa untuk ikuti My Quran Time, sesi ulangan kita pada jam 10 malam, pukul 6 pagi, dan insya-Allah besok kita akan terus mempelajari halaman yang terakhir surah Al-Ahzab insya-Allah taala. Jadi sekadar dahulu, terima kasih banyak Prof. Sama. Mudah-mudahan kita jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Quran Time, baca, faham dan amal insya-Allah.